Wasiat 200 juta ringgit. Ujian terakhir seorang ayah. Sejujurnya, ayah dah macam satu beban. Saya malu jiran-jiran nampak. Mendengar perbualan menantunya pada hari dia menyamar sebagai pengemis dengan menyembunyikan pampasan yang bakal diterimanya, segalanya berubah. Sila tekan butang langgan. Saya akan kongsikan kisah-kisah yang menyentuh hati bersama tuah keemasan untuk Anda. Kisah bermula. Satu senja di musim tengkujuh, lampu-lampu jalan di pintu masuk sebuah kawasan kondominium mula menyala satu persatu. Ismail bin Ja'afar, seorang lelaki berusia 70-an, menegakkan kolar baju kerjanya yang lusuh sambil berdiri di hadapan blok kediaman anak sulungnya. Songkok lama di tangannya sedikit bergetar ditiup angin sejuk. Pak Cik Ismail merenung pintu lobi kondominium itu, teragak-agak untuk sekian lama. Dia memandang penampilannya sendiri yang kelihatan sangat daif hari itu. Selipar jepun yang berlubang, baju kerja yang comot, dan sisa tanah yang masih melekat di celah-celah kukunya. Dia kelihatan seperti seorang lelaki tua yang benar-benar hidup dalam kesusahan. Di dalam poket seluarnya, ada sebuah dompet usang. Di dalamnya, hanya ada 2 keping not Rm10. Sekurang-kurangnya, itulah yang kelihatan dari luar. Tetapi di dalam hatinya, tersembunyi satu rahasia besar yang tiada siapapun tahu. Patutkah aku buat begini? Keluh Pak Cik Ismail perlahan. Namun, pandangan matanya tetap teguh. Ada sebab mengapa dia mesti masuk dengan penampilan sebegini hari ini. Kata-kata Puan Rosnah, ejen hartanah di pekan mereka, yang didengarinya semalam masih terngiang-ngiang di pikirannya. 7 bidang tanah pusaka yang dijaganya seumur hidup akan diambil untuk proyek pembangunan perbandaran berskala besar, dan dia bakal menerima pampasan sebanyak 200 juta. Namun, Pak Cik Ismail masih belum memberitahu sesiapapun tentang berita besar itu. Pak Cik Ismail teringat kembali kekecewaan yang dirasainya setiap kali memerhatikan anak-anaknya sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Suasana akan berubah setiap kali topik uang dibangkitkan, wajah kecewa mereka setiap kali melihat tangannya yang kosong. Dia tertanya-tanya, bagaimana layanan mereka jika dia benar-benar seorang lelaki tua yang tidak punya apa-apa? Anak-anak yang aku besarkan dengan susah payah seumur hidup, apa sebenarnya isi hati mereka? Hatinya terasa pedih. Sebenarnya, selama ini dia banyak membantu anak-anaknya secara senyap. Ketika Taufik kekurangan modal perniagaan, dia berikan Rp50.000. Ketika Hafizah bimbang tentang yuran tuition anaknya, dia berikan Rp20.000. Ketika Jaslan ditimpa hutang karena ditipu, dia selesaikan hutang sebanyak Rp30.000. Semuanya dia uruskan secara diam-diam. Tetapi, anak-anaknya langsung tidak tahu hakikat sebenar. Setiap kali, Pak Cik Ismail akan memberi alasan bahwa uang itu datang dari hasil jualan sedikit tanah. Padahal, uang itu adalah hasil pengeluaran semua simpanan KWSP dan uang yang dikumpul dari kerja-kerja rencam seumur hidupnya. Anak-anaknya hanya menganggap mungkin ayah ada simpanan di mana-mana dan tidak mengambil endah. Pak Cik Ismail mengeluarkan telepon bimbit lamanya dari poket dan menghubungi anak sulungnya, Taufik. Telepon itu sudah berusia lebih 10 tahun, tetapi masih berfungsi dengan baik. Taufik, Ayani. Ayah kat mana? Suara Taufik kedengaran di hujung talian. Kedengaran sedikit letih dari biasa. Ayah ada kat depan rumah kau nih. Boleh ayah masuk sekejap? Hening seketika. Mungkin Taufik terkejut dengan kunjungan ayahnya yang tiba-tiba. Ayah, kenapa tiba-tiba? Ya, masuklah, ayah. Suara Taufik kedengaran sedikit canggung. Mungkin dia risau tentang keadaan rumah atau pandangan istrinya. Pak Cik Ismail mematikan panggilan dan memeriksa penampilannya sekali lagi. Sempurna seperti seorang pengemis. Tiada siapa akan menyangka dia adalah pemilik tanah yang bakal menerima 200 juta. Tidak lama kemudian, pintu lobi terbuka dan Taufik muncul. Wajah anak sulungnya yang berusia 49 tahun itu jelas menunjukkan riak terkejut. Dia seperti mahu berkata sesuatu melihat penampilan ayahnya yang daif, tetapi terus terdiam. Ayah, kenapa pakai macam ni? Suara Taufik bercampur antara rasa terkejut dan sedikit terbeban. Mungkin dia risau jiran-jiran akan nampak. Namun, dia tidak mungkin tidak menjemput ayahnya masuk. Sejuk, ayah singgah sekejap. Boleh? Suara Pak Cik Ismail tenang seperti biasa. Tetapi di dalam hatinya, sebuah eksperimen telah pun bermula. Dia ingin melihat bagaimana anak-anaknya akan melayani ayah sepertinya. Apa isi hati mereka yang sebenar? Ya, masuklah, ayah. Walaupun Taufik membuka pintu seluasnya, riak wajahnya tidak selesa. Pak Cik Ismail tidak terlepas pandang perubahan halus itu.
Sambil menanggalkan selipar jepunnya di pintu, Pak Cik Ismail berpikir. Dari dalam rumah, kedengaran suara menantu dan cucunya. Tidak lama lagi, mereka juga akan berhadapan dengan bapak mentua yang selekeh ini. "Abang, siapa datang tuh?" Suara menantunya kedengaran dari dapur. "Ayah datang," jawab Taufik. Suara menantunya senyap seketika. Kemudian, kedengaran bunyi dia bersiap untuk keluar memberi salam. Pak Cik Ismail faham makna di sebalik kesunyian singkat itu. Apabila Pak Cik Ismail melangkah masuk ke ruang tamu, cucunya yang sedang bermain permainan video mengangkat kepala. Mata budak lelaki berusia 12 tahun itu menunjukkan riak terkejut. "Atuk." Suara kanak-kanak itu juga kedengaran janggal. Penampilan Atuknya sangat berbeza dari biasa. Pak Cik Ismail duduk berhati-hati di atas sofa dan berbisik dalam hati. Sekarang, ia bermula. Ujian terakhir yang dijalankan sambil menyembunyikan rahasia 200 juta. Dia bertekad untuk hanya memerhati bagaimana hati sebenar yang tersembunyi di sebalik nama keluarga akan terserlah. Kedengaran bunyi tapak kaki menantunya menghampiri ruang tamu. Apakah reaksi pertamanya nanti? Detik yang mungkin akan mengubah segalanya telah pun bermula. Sehari sebelumnya, pada waktu petang, Pak Cik Ismail sedang duduk di pejabat ejen hartanah di Pekan. Setiap kali kerusi pejabat yang usang itu berkeriut, Puan Rosnah tersenyum segan. "Aduh, Ismail, kerusi ini dah lama sangat. Minumlah kopi ini dulu." Puan Rosnah menghulurkan secawan kopi pracampur 3, dalam, 1 sambil memulakan bicara. Dia telah menguruskan pejabat hartanah di Pekan itu selama 30 tahun, dan merupakan orang pertama yang tahu segala berita hartanah. "Tapi kan, Ismail." Suara Puan Rosnah sedikit berubah. Nada istimewa yang digunakannya apabila ada perkara penting untuk disampaikan. "Tanah kau tuh, ada fikir nak jual tak?" Pak Cik Ismail berhenti seketika sebelum mengangkat cawan kopinya. Dia memandang wajah Puan Rosnah dengan senyap. "Kenapa tiba-tiba?" "Bukan apa. Semalam aku dengar dari majelis perbandaran." Puan Rosnah merendahkan suaranya dan mencondongkan badan ke arah Pak Cik Ismail, seolah-olah mahu mendedahkan satu rahasia besar. "Tanah-tanah kau yang 7 bidang tuh, yang pusaka nenek moyang kau tuh." "Ya, kenapa?" Jawaban Pak Cik Ismail masih tenang, tetapi matanya kelihatan lebih fokus. "Kawasan tuh dah sah akan dibangunkan. Proyek besar-besaran pulak tuh." Puan Rosnah menjelaskan sambil menggerakkan tangannya. "Ada resort, perumahan elit, padang golf pun nak bina. Jadi pampasannya." Puan Rosnah berhenti seketika, memerhati riak wajah Pak Cik Ismail. Kemudian, dia menyambung dengan berhati-hati. "Boleh dapat dalam 200 juta. Tangan Pak Cik Ismail sedikit menggeletar, tetapi dia tetap mengekalkan riak wajah kosong. 200 juta? Ya. Harga per kaki persegi dah melambung tinggi. Aku dah kira, tanah kau tuh betul-betul kat lokasi paling strategik." Puan Rosnah terus menjelaskan bahwa tanah Pak Cik Ismail berada di zon teras pembangunan, dengan akses jalan raya terbaik, sebab itulah pampasannya jauh lebih tinggi berbanding tanah di sekeliling. "Bila mula?" Pak Cik Ismail bertanya buat pertama kali. "Rundingan pampasan akan bermula bulan depan. Paling cepat, dalam 2 bulan duit dah masuk." Suara Puan Rosnah kedengaran teruja. Pak Cik Ismail, yang dianggap orang paling miskin di Pekan itu, tiba-tiba bakal menjadi jutawan. "Ismail, ini betul-betul rezeki terpijak. Sekarang kau bolehlah berbangga depan anak-anak, boleh bagi apa saja yang mereka nak." Namun, riak wajah Pak Cik Ismail kelihatan lebih rumit daripada gembira. Dia seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. "Rosnah, jangan beritahu sesiapapun pasal ni." Puan Rosnah terkejut. Biasanya, jika ada berita baik sebegini, orang akan hebohkan 1 pekan. Reaksi Pak Cik Ismail di luar jangkaannya. "Kenapa? Kan berita baik. Aku nak pastikan sesuatu dulu." Pak Cik Ismail bangun dari kerusinya. Di dalam pikirannya, satu rancangan sudah mula terbentuk. "Jangan beritahu anak-anak aku juga. Tolonglah, buat Masani." Suara Pak Cik Ismail kedengaran serius. Puan Rosnah mengangguk, walaupun wajahnya masih menunjukkan dia tidak faham. Sambil melangkah keluar dari pejabat, Pak Cik Ismail berpikir. Dia teringat kembali sikap anak-anaknya terhadapnya selama ini, terutamanya bagaimana suasana berubah setiap kali perbualan menyentuh tentang uang. Taufik sentiasa realistik. Jika ayahnya perlukan uang, dia akan bantu, tetapi selepas itu dia akan muram beberapa hari. Hafizah pula lebih terus terang. Dia akan coba campur tangan dalam urusan keuangan ayahnya dengan alasan risau.
Hanya Jaslan yang jarang bercakap tentang Wang, tetapi riak wajahnya tetap menunjukkan rasa terbeban. Kalau aku betul-betul tak punya apa-apa, sebuah eksperimen terlintas di pikiran Pak Cik Ismail. Sebelum mendapat uang sebanyak 200 juta itu, dia mahu menguji hati sebenar anak-anaknya. Bagaimana reaksi mereka kalau aku datang dalam keadaan seperti pengemis? Dalam perjalanan pulang, Pak Cik Ismail merangka rancangannya. Dia akan berlakon sebagai seorang ayah yang sangat miskin selama beberapa hari. Selepas mengesahkan isi hati sebenar anak-anaknya, barulah dia akan menceritakan tentang uang 200 juta itu. Malam itu, Pak Cik Ismail mengeluarkan pakaian paling lusuh dari almari lamanya. Baju kerja yang dipakai 10 tahun lalu, selipar jepun yang berlubang, dan songkok yang comot. Persiapan untuk menyamar sebagai pengemis telah lengkap. Apabila dia melihat cermin, dia kelihatan seperti seorang lelaki tua yang benar-benar miskin. Namun, hatinya berasa lebih tenang. Sekarang, dia akan dapat melihat hati sebenar anak-anaknya. Mulai esok, bisik Pak Cik Ismail. Ujian terakhir dengan menyembunyikan rahasia 200 juta akan bermula. Jika kata-kata Puan Rosnah benar, dalam masa 2 bulan, segalanya akan berubah. Tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu dipastikannya. Bagaimana anak-anaknya akan melayani ayah yang miskin, dan bagaimana pula sikap mereka akan berubah selepas mendapat tahu tentang uang itu. Dia mahu melihat semuanya. Kini, tiba masanya untuk melawat rumah anak sulungnya, Taufik. Apakah reaksi yang akan diterimanya? Ruang tamu di rumah Taufik terasa hangat, tetapi suasananya agak janggal. Apabila Pak Cik Ismail duduk di sofa lama, kusiennya tenggelam dan mengeluarkan bunyi berkeriut. Menantunya, Maimunah, keluar dari dapur untuk memberi salam, tetapi riak wajahnya jelas menunjukkan rasa serba salah. "Ayah, apa kabar?" Suara Maimunah sedikit janggal berbanding biasa. Dia seolah-olah tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap penampilan bapa mentuanya yang daif. "Kabar baik, Mai. Maaf datang tiba-tiba," Pak Cik Ismail menjawab dengan tenang, tetapi matanya memerhati setiap reaksi ahli keluarganya. Taufik duduk di sebelah ayahnya dan bertanya dengan berhati-hati. "Ayah, ada apa-apa masalah ke? Kenapa datang tiba-tiba macam ni?" "Tak ada apa, saja singgah sebab kat luar sejuk," jawaban Pak Cik Ismail masih ringkas. Taufik meneliti pakaian ayahnya sekali lagi dengan riak wajah bimbang. "Ayah, sejuknya baju ayah pakai ni." "Tak apa." Maimunah datang membawa teh. "Ayah, jemput minum teh panas." Tetapi suaranya terselit nada terbeban. Dengan kunjungan bapa mentua yang tiba-tiba, dia tidak sempat menyediakan makan malam dengan betul dan rumah pun tidak begitu kemas. Cucunya, Mikael, berhenti bermain permainan video dan memandang atuknya. "Atuk, kenapa pakai macam ni?" Soalan polos kanak-kanak itu membuatkan semua orang dewasa menjadi canggung. Taufik segera menegur anaknya. "Mikael, tegbei kakap makam tuh." "Kenapa?" Atuk nampak pelik. Kata-kata jujur kanak-kanak itu membuatkan Pak Cik Ismail tersenyum pahit. Orang dewasa coba menyembunyikan isi hati, tetapi kanak-kanak menyatakannya secara terang-terangan. "Betullah," kata Mikael. "Atuk nampak pelik sikit, kan?" kata Pak Cik Ismail kepada cucunya. Kanak-kanak itu mengangguk sebelum kembali menumpukan perhatian kepada permainannya. Waktu makan malam tiba, dan Maimunah sibuk di dapur. Tiba-tiba ada tetamu, jadi banyak yang perlu disediakannya. Taufik coba berbual dengan ayahnya, tetapi perbualan terasa janggal. "Ayah buat apa kat rumah?" "Tak buat apa-apa. Ayah sihat, orang tua, macam nilah." Perbualan sering terhenti. Karena Pak Cik Ismail menjawab lebih dingin dari biasa, Taufik pun tidak tahu bagaimana mahu menyambung. Ketika itu, telepon bimbit Maimunah berdering, panggilan dari ibunya. "Kejap ya, mak saya telepon." Maimunah menjawab panggilan sambil masuk ke dapur. Dia coba merendahkan suaranya, tetapi dari ruang tamu masih boleh didengar. "Halo, Mak." "Ya, ayah mentua ada datang." Telinga Pak Cik Ismail menjadi lebih peka. "Tak, dia datang tiba-tiba. Pakaian dia." "Aduh." Suara Maimunah semakin perlahan, tetapi cukup jelas untuk didengari oleh Pak Cik Ismail. Sejujurnya, Mai rasa terbeban. Risau jiran-jiran nampak. Wajah Pak Cik Ismail mengeras, tetapi dia masih mengekalkan riak wajah kosong. Lagi satu, takut dia minta duit. "Kami pun bukan senang sekarang nih." Kata-kata Maimunah berterusan, bukan dia orang jahat, tapi sejujurnya dah macam satu beban. Taufik pun stres, tangan Pak Cik Ismail sedikit bergetar. Tetapi dia tidak memandang Taufik dan terus minum tehnya.
Harap-harap dia cepat balik. Tak elok untuk anak-anak tengok. Taufik yang mendengar perbualan istrinya menjadi panik, risau ayahnya terdengar. Tetapi semuanya sudah terlambat. Apabila Maimunah selesai bercakap di telepon dan keluar, Pak Cik Ismail masih duduk dengan tenang, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Ayah, maaf ya. Mak saya kirim salam. Maimunah tersenyum janggal. Tetapi dia dapat merasakan ada sesuatu yang berubah pada riak wajah bapa mentuanya. Ya, jawab Pak Cik Ismail ringkas. Selepas menghabiskan tehnya, dia bangun. Ayah balik dululah. Ayah, makan malamlah dulu. Taufik coba menahan, tetapi Pak Cik Ismail sudah membuat keputusan. Tak apa, ayah makan kat rumah nanti. Tapi, Taufik, panggil Pak Cik Ismail. Suaranya sama seperti biasa, tetapi ada nada yang berbeza. Terima kasih. Untuk apa, ayah? Sebab bagi ayah minum teh secawan. Pak Cik Ismail berjalan ke pintu. Taufik dan Maimunah mengikutinya, tetapi suasana kekal janggal. Sambil memakai selipar jepunnya, Pak Cik Ismail berpikir. Dia telah mendengar isi hati sebenar menantunya. Bapa mentua yang menjadi beban. Orang yang diharapkan cepat pergi. Semuanya kedengaran begitu jelas. Hati-hati balik, ayah. Taufik menghantarnya, tetapi Pak Cik Ismail hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Melangkah keluar, dia disambut angin malam yang dingin. Tetapi kata-kata yang baru didengarinya terasa lebih sejuk daripada angin itu. Ini yang pertama, bisik Pak Cik Ismail. Sekarang dia perlu menguji reaksi anak kedua, Hafizah, dan anak ketiga, Jaslan. Adakah mereka sama, atau berbeza? Sambil berjalan perlahan, Pak Cik Ismail berpikir. Dia semakin ingin tahu bagaimana sikap mereka akan berubah apabila mendapat tahu tentang uang 200 juta itu. Keesokan harinya, Pak Cik Ismail melawat rumah anak perempuannya, Hafizah, dengan penampilan daif yang sama seperti semalam. Hafizah lebih lantang berbanding Taufik, jadi dia ingin tahu bagaimana reaksinya. Ayah, kenapa tiba-tiba? Sebaik sahaja membuka pintu, Hafizah terkejut melihat penampilan ayahnya, tetapi tidak seperti Taufik, dia terus meluahkan isi hatinya. Ayah, apa rupa macam nih? Nanti jiran nampak, apa mereka kata? Kat luar sejuk, ayah pakai saja apa yang ada. Pak Cik Ismail menjawab dengan tenang, tetapi kebimbangan Hafizah berterusan. Tapi melampau sangat nih, ayah. Cepatlah masuk. Hafizah mendesak ayahnya masuk ke dalam. Dia seolah-olah mahu memendekkan masa ayahnya berada di luar. Di ruang tamu, cucu perempuannya yang berusia 15 tahun, Jannah, sedang bermain telepon. Apabila atuknya masuk, dia mengangkat kepala dan terkejut. Atuk. Mata Jannah membulat. Penampilan atuknya sangat berbeza dari biasa. Jannah, atuk datang, sapa Pak Cik Ismail, tetapi Jannah kelihatan janggal dan kembali memandang teleponnya. Ibu, kenapa dengan atuk? Jannah bertanya kepada ibunya dengan suara perlahan. Shh, jangan cakap macam tuh. Hafizah menegur anaknya. Tetapi reaksi Jannah sudah pun melukakan hati Pak Cik Ismail. Ayah, saya buatkan air, kata Hafizah sambil menuju ke dapur. Sempat lagi dia menggumam, betul-betul tak patut buat macam nih. Pak Cik Ismail duduk di sofa dan memandang cucunya. Jannah terus-menerus melihat teleponnya. Budak-budak zaman sekarang, fikirnya. Tiba-tiba, Jannah mengangkat teleponnya dan menghalakan kamera ke arah Pak Cik Ismail. Jannah, buat apa tuh? Ambil gambar. Jawab Jannah sambil menangkap gambar Pak Cik Ismail. Pak Cik Ismail tidak faham apa yang berlaku dan hanya duduk diam. Kenapa ambil gambar atuk? Tanya Hafizah sambil membawa teh. Nak tunjuk kat kawan-kawan. Atuk kita dah berubah macam nih, kata Jannah sambil membelek teleponnya. Dia nampaknya sedang memuat naik gambar itu ke media sosial. Jannah, tak boleh buat macam tuh. Hafizah panik dan coba menghalang, tetapi sudah terlambat. Jannah sudah pun memuat naik gambar itu ke Instagram. Kamu tulis apa? Atuk aku dah jadi pengemis sekarang LOL, jawab Jannah selamba. Wajah Pak Cik Ismail mengeras, tetapi dia masih tidak berkata apa-apa. Jannah, kenapa tulis macam tuh? Jerit Hafizah. Tetapi Jannah tidak nampak ia sebagai satu masalah besar. Tak apalah, kawan-kawan J yang nampak. Kawan kamu tuh berapa ramai? Cepat padam. Hafizah coba merampas telepon anaknya, tetapi Jannah mengelak. Tak naklah, dah banyak komen masuk nih. Pak Cik Ismail bertanya dengan perlahan, komen apa? Jannah membaca komen dari teleponnya. Seriuslah, nih atuk kau? Kenapa dengan atuk kau? Lagi teruk dari atuk aku.
Macam tulah. Wajah Hafizah merah padam. Jannah, padam sekarang juga. Kenapa? Kelakarlah. Perbalahan ibu dan anak itu berterusan, tetapi Pak Cik Ismail hanya minum tehnya dengan senyap. Di dalam hatinya, pelbagai perasaan bercampur baur. Sejam kemudian, telepon Jannah tidak berhenti berbunyi. Mesej dan komen dari kawan-kawannya. Wah, viral gila. Dah 1000 lebih orang tengok, kata Jannah dengan teruja. Tetapi kebimbangan Hafizah semakin menjadi-jadi. Jannah, ini dah jadi masalah besar. Ketika itu, telepon Hafizah pula berdering. Panggilan dari seorang kakak yang dikenalinya di kawasan perumahan. Halo? Hafizah. Gambar ayah kau tengah viral kat internet. Hah? Anak akak yang tunjuk, katanya Jannah yang muat naik. Satu taman dah heboh nih, wajah Hafizah pucat lesi. Mah, macam mana akak tahu? Kawan anak akak tuh, anak jiran kita. Semua macik dalam grup WhatsApp taman dah tengok. Fizah, ini dah jadi masalah besar nih. Selepas mematikan panggilan, Hafizah terus meluru ke arah anaknya. Jannah, padam sekarang. Ibu kakak padam. Kenapa nih ibu? Satu taman dah nampak. Malulah atuk. Barulah Jannah menyadari keseriusan keadaan itu. Tetapi gambar itu sudah pun disimpan dan dikongsi oleh ramai orang. Pak Cik Ismail bangun dari tempat duduknya. Ayah balik dululah. Ayah, maafkan saya. Jannah tak matang lagi. Hafizah memohon maaf, tetapi Pak Cik Ismail hanya berjalan ke pintu tanpa berkata apa-apa. Atuk, maafkan Jannah. Jannah juga memohon maaf, tetapi hati Pak Cik Ismail sudah terluka. Dalam perjalanan pulang, Pak Cik Ismail berpikir, selepas kata-kata menantunya, kini giliran cucunya pula di media sosial. Dia sadar betapa memalukannya dirinya di mata mereka. Satu taman dah heboh. Pak Cik Ismail mengeluh. Sekarang semua orang di kawasan itu akan mengenalinya sebagai atuk pengemis. Tetapi dia menganggap ini sebahagian daripada ujiannya. Kena jumpa yang bongsu pula. Pak Cik Ismail tertanya-tanya bagaimana reaksi Jaslan. Adakah dia akan merasa terbeban seperti abang dan kakaknya? Atau akan ada sedikit perbezaan? Ujian Pak Cik Ismail masih berterusan, tetapi hatinya semakin berat. Malam itu, Pak Cik Ismail menuju ke bilik sewa kecil anak bongsunya, Jaslan. Sebagai seorang editor video bebas, keadaan keuangan Jaslan tidak begitu stabil, jadi dia tinggal di sebuah ruang yang sempit. Tetapi bagi Pak Cik Ismail, hati anaknya lebih penting. Ayah. Sebaik sahaja membuka pintu, Jaslan terkejut, tetapi reaksinya berbeza daripada abang dan kakaknya. Daripada rasa canggung, wajahnya lebih menunjukkan kebimbangan. Ayah, ada apa-apa masalah ke? Saja datang. Apabila Pak Cik Ismail masuk, Jaslan tergesa-gesa mengemaskan komputernya. Bilik yang sempit itu tidak bersedia untuk menerima tetamu. Ayah, duduklah, saya buatkan air. Jaslan tidak berkata apa-apa tentang penampilan ayahnya yang daif. Sebaliknya, dia menyediakan minuman dengan senyap. Jaslan, ya, ayah, kamu apa kabar sekarang? Tanya Pak Cik Ismail sambil memandang anaknya. Jaslan teragak-agak seketika sebelum menjawab dengan jujur. Biasa-biasa saja, ayah. Kerja tak menentu sikit, tapi okelah. Susah tak? Pertanyaan Pak Cik Ismail membuatkan Jaslan terdiam. Jarang sekali ayahnya bertanya secara langsung begitu. Susah sikit tuh adalah, tapi ini pilihan saya, jadi tak apa. Jaslan menghulurkan air. Suaranya tidak kedengaran terbeban seperti abang dan kakaknya. Ayah, kenapa datang dengan pakaian macam ni? Ayah oke ke? Kebimbangan Jaslan itu ikhlas. Dia risau jika ayahnya sakit atau ditimpa masalah. Saja, banyak berpikir. Pak Cik Ismail mula meluahkan sedikit isi hatinya buat pertama kali. Fikir apa, ayah? Jaslan duduk di sebelah ayahnya. Bilik yang sempit membuatkan mereka duduk rapat, tetapi suasana terasa lebih selesa. Bila dah tua nih, macam-macam difikirkan, kata Pak Cik Ismail sambil minum. Jaslan hanya mendengar dengan senyap. Jaslan, cakap jujur dengan ayah. Ya? Ayah nih jadi beban pada kamu semua ke? Jaslan terkejut. Ayahnya tidak pernah berkata begitu. Ayah, kenapa tiba-tiba cakap macam tuh? Saja nak tahu. Jaslan berpikir sejenak sebelum perlahan-lahan membuka mulut. Ayah, ingat tak masa saya kena tipu dulu? Ingat, masa tuh ayah yang tolong, kan? 30.000 ringgit. Suara Jaslan sedikit serak. Sampai sekarang saya tak tahu dari mana ayah dapat duit sebanyak tuh, tapi saya masih rasa bersalah. Pak Cik Ismail memandang anaknya. Mata Jaslan menunjukkan keikhlasan.
Saya tak pernah anggap ayah sebagai beban. Sebaliknya, saya rasa saya yang jadi beban pada ayah. Saya minta maaf. Jaslan berhenti seketika, kemudian menyambung, saya tak tahu Abang Taufik dengan Kak Hafizah fikir macam mana, tapi bagi saya, cukuplah kalau ayah sihat, itu yang paling penting. Hati Pak Cik Ismail terasa hangat. Kekecewaan yang dirasainya selama 2 hari ini terasa sedikit reda. Duit boleh cari, ayah. Tapi ayah cuma ada seorang. Kata-kata Jaslan membuatkan Pak Cik Ismail tersenyum buat pertama kalinya. Senyuman yang sangat kecil. Jaslan, ya, ayah, terima kasih. Untuk apa? Saja, terima kasih. Mereka berdua duduk minum dengan senyap. Tidak banyak yang dibualkan, tetapi hati mereka seolah-olah saling memahami. Ayah dah jumpa abang dengan kakak ke? Tanya Jaslan berhati-hati. Sudah, makam mana? Pak Cik Ismail teragak-agak seketika, kemudian menjawab dengan jujur. Ayah sedikit kecewa. Jaslan mengangguk. Dia faham perangai abang dan kakaknya, jadi dia dapat mengagak. Ayah, abang dengan kakak pun ada masalah mereka sendiri. Abang Taufik tuh stres sebab dia ketua keluarga. Kak Hafizah pula sibuk uruskan anak-anak. Jaslan coba membela adik-beradiknya. Bukanlah betul untuk mereka buat ayah kecewa, tapi harap ayah faham. Pak Cik Ismail memandang anaknya sekali lagi. Anak bongsunya ini sentiasa coba menjadi pendamai antara adik-beradik. Kamu nih baik budaknya, ayah pun baik. Tolong kami senyap-senyap, tapi tak pernah tunjuk. Kata-kata Jaslan membuatkan Pak Cik Ismail terkejut. Apa maksud kamu? Ayah, kami tahu. Modal perniagaan abang, yuran tuition anak kakak, hutang saya, semua ayah yang selesaikan. Kami tahu. Pak Cik Ismail tergamam. Dia tidak pernah beritahu sesiapa. Bagaimana mereka tahu? Kami dapat tahu secara tak sengaja. Abang Taufik nampak ayah kat bank. Hari itu, hari yang sama modal perniagaannya masuk, jelas Jaslan. Lepas tu, bila kami siasat, rupa-rupanya semua ayah yang tolong. Kenapa ayah tak cakap? Pak Cik Ismail berpikir sejenak sebelum berkata, kalau cakap, nanti kamu semua rasa terbeban. Ayah. Mata Jaslan berkaca. Kami minta maaf, ayah. Kami tak faham hati ayah. Malam itu, Pak Cik Ismail dan Jaslan berbual panjang. Mereka berkongsi cerita yang tidak pernah dikongsi seumur hidup. Sambil melangkah keluar dari rumah Jaslan, Pak Cik Ismail berpikir, sekurang-kurangnya, anak bongsunya ikhlas menyayanginya. Tetapi pada masa yang sama, satu persoalan lebih besar timbul. Kalau dia tahu tentang uang 200 juta, adakah dia juga akan berubah? Atau akan kekal sama? Ujian Pak Cik Ismail masih belum berakhir. Beberapa hari kemudian, berita tentang eksperimen pengemis Pak Cik Ismail tersebar ke seluruh kawasan perumahan, gambar di media sosial Jannah terus dikongsi dan menjadi bualan hangat. Setiap kali berjalan, Pak Cik Ismail dapat merasakan pandangan orang ramai. Itulah Pak Cik yang viral tuh. Cucu dia sendiri yang kata dia macam pengemis. Kenapalah anak-anak dia biarkan macam tuh? Bisikan orang ramai sampai ke telinga Pak Cik Ismail. Tetapi dia tetap mengekalkan riak wajah kosong. Petang itu, Taufik menelepon. Ayah, kami nak jumpa ayah di rumah. Semua adik-beradik nak berkumpul. Kenapa? Ada benda nak bincang sikit. Pak Cik Ismail dapat merasakan sesuatu. Mungkin anak-anaknya berkumpul karena tindakannya baru-baru ini. Menjelang senja, ketiga-tiga anaknya berkumpul di rumah kecil Pak Cik Ismail. Taufik, Hafizah, dan Jaslan duduk di ruang tamu dengan suasana yang tegang. Ayah, duduklah, kata Taufik berhati-hati. Pak Cik Ismail duduk dengan tenang seperti biasa. Eda apa? Ayah pelik sangat sekarang nih, Hafizah memulakan. Apa yang pelik? Tiba-tiba pakai macam nih, lepas tu satu taman dah heboh. Suara Hafizah lebih bernada rungutan daripada kebimbangan. Saya cakap terus teranglah, saya malu. Kata-kata pedas Hafizah membuatkan wajah Pak Cik Ismail mengeras. Malu? Ya. Sebab gambar Jannah tuh, mak-mak kat taman ni asik mengata saya. Sebab ayah, kami semua kena kutuk. Taufik coba menenangkan keadaan. Hafizah, jangan cakap kasar sangat. Kenapa? Betul, kan? Saya tak faham kenapa ayah buat macam ni. Suara Hafizah semakin tinggi. Hafizah, jerit Taufik, tetapi Hafizah tidak berhenti. Abang tak tahu. Saya dah susah nak hidup kat taman ni. Kat sekolah anak pun dah jadi buah mulut orang.
Pak Cik Ismail berkata dengan perlahan, "Jadi, kamu semua nak ayah buat apa?" "Ayah, sedarlah sikit. Kenapa tiba-tiba jadi macam ni?" Taufik pula tidak dapat menahan sabar. "Ayah, ayah tak sakit, kan? Mungkin patut pergi periksa untuk nyanyuk." "Nyanyuk?" Suara Pak Cik Ismail menjadi dingin. "Bukan, maksud saya." Kelakuan ayah tiba-tiba pelik. Taufik coba membetulkan kata-katanya. "Pelik?" gumam Pak Cik Ismail. Dia memandang anak-anaknya satu persatu. "Jadi di mata kamu semua, ayah nampak pelik." "Ayah, bukan macam tu maksud kami." Jaslan coba menjadi orang tengah, tetapi keadaan sudah memburuk. "Habis tu, apa maksudnya?" Pak Cik Ismail bangun. "Cakap jujur, apa yang kamu semua risaukan sebenarnya? Ayah yang memalukan kamu, atau kamu yang malu?" Tiada siapa yang menjawab pertanyaan Pak Cik Ismail. "Ayah, kenapa cakap macam ni?" Hafizah mula teresak-esak. "Sejak bila kamu semua anggap ayah sebagai beban?" "Kami tak pernah," yirit Taufik. "Betul? Habis tu, apa yang menantu aku cakap tu?" "Dia kata bapa mentuani satu beban, harap cepat balik. Dia kata risau aku minta duit lagi," kata Pak Cik Ismail sambil memandang Taufik. Wajah Taufik pikalozi. "Dan janah muat naik gambar kata aku pengemis." Hafizah menundukkan kepalanya. "Apa yang kamu semua nak? Kamu nak ayah mati cepat-cepat ke?" "Ayah," jerit Jaslan sambil menangis. "Bukan macam tu, kami risaukan ayah." "Risau?" Pak Cik Ismail tersenyum sinis. "Risau sebab malu ada ayah tua yang tak ada duit, kan?" "Ayah, sumpah bukan." Tetapi Pak Cik Ismail sudah menutup pintu hatinya. "Sekarang ayah faham. Bagi kamu semua, ayah ni cuma satu gangguan." Pada ketika itu, tubuh Pak Cik Ismail terhuyung hayang. Tekanan dan kejutan emosi yang terkumpul selama beberapa hari akhirnya memberi kesan. "Ayah!" Ketiga-tiga anaknya menjerit serentak. Pak Cik Ismail rebah di atas sofa. "Ayah, sedarlah." Taufik coba memapah ayahnya. Wajah Pak Cik Ismail pucat. "Panggil ambulans," jerit Hafizah. Jaslan segera membuat panggilan. "Ayah, ayah oke?" Taufik menggoncang tubuh ayahnya, tetapi Pak Cik Ismail tidak sadarkan diri. Sementara menunggu ambulans tiba, anak-anaknya hanya mampu berlegar dengan cemas. Apabila ayah yang selama ini dianggap biasa tiba-tiba rebah, barulah mereka sadar betapa berharganya dia. "Ayah, maafkan saya. Saya cakap kasar sangat." Hafizah menangis sambil memohon maaf. "Ayah, saya pun minta maaf. Saya salah." Taufik juga menyesal. Di dalam ambulans menuju ke hospital, ketiga-tiga beradik itu menggenggam erat tangan ayah mereka. Barulah mereka sadar betapa besarnya kesalahan mereka. "Ayah, bangunlah, tolonglah," Jaslan merayu sambil menangis. Setibanya di hospital, dokter berkata, dia pengsan akibat tekanan dan keletihan melampau. Mujur tiada masalah serius, tetapi dia perlukan rehat yang cukup. Barulah anak-anaknya dapat menarik nafas lega, tetapi pada masa yang sama, penyesalan yang lebih besar melanda. "Kita yang buat ayah jadi macam ni," bisik Taufik. Barulah mereka mula memahami perasaan ayah mereka. Pak Cik Ismail membuka mata keesokan paginya di katil hospital. Ketiga-tiga anaknya telah berjaga di sisinya sepanjang malam. Taufik terlelap di kerusi, Hafizah menggenggam erat tangan ayahnya, dan Jaslan berdiri di tepi tingkap memandang keluar. Ehem. Bunyi kecil dari Pak Cik Ismail membuatkan mereka semua terjaga. "Ayah, ayah oke?" Hafizah yang pertama meluru ke arahnya. Penyesalan kerana kata-katanya yang kasar semalam mungkin membuatkannya menangis sepanjang malam. "Air," kata Pak Cik Ismail. Jaslan segera mengambilkan air. "Ayah, minum perlahan-lahan." Taufik juga bangun dan memeriksa keadaan ayahnya. Mujur, warna muka ayahnya kelihatan lebih baik. "Doktor cakap apa?" tanya Pak Cik Ismail. "Doktor kata ayah keletihan. Kena banyak berehat," jawab Taufik berhati-hati. Selepas teragak-agak seketika, dia menyambung, "Ayah, semalam kami keterlaluan. Kami betul-betul minta maaf." "Ayah, saya pun minta maaf. Saya terlalu pentingkan diri sendiri." Hafizah juga memohon maaf sambil menangis. "Kami tak faham hati ayah," kata Jaslan sambil mendekati ayahnya. Pak Cik Ismail memandang anak-anaknya. Mereka semua kelihatan benar-benar menyesal, tetapi hatinya masih bercampur baur. "Tak apalah," jawab Pak Cik Ismail ringkas. Ketika itu, pintu bilik Wat terbuka dan Puan Rosnah masuk membawa sejambak bunga. "Aduh, Ismail, kamu oke ke?" Puan Rosnah mendekat dengan risau. "Oke, Rosnah. Terima kasih."
Aku terkejut bila dengar berita semalam. Katanya kamu tiba-tiba pengsan. Puan Rosnah meletakkan bunga dan memandang anak-anaknya. Kamu semua tahu tak betapa sayangnya ayah kamu nih pada kamu semua? Anak-anaknya menunduk. Makcik Rosnah, kami salah, kata Taufik. Baguslah kalau udah sedar. Nasib baik. Puan Rosnah mengeluh dan mengeluarkan sesuatu dari poketnya. Ismail, ini kamu yang tulis, kan? Puan Rosnah menunjukkan sekeping nota kecil. Apabila Pak Cik Ismail melihatnya, itu memang tulisan tangannya. Apa nih? Ada atas meja rumah kamu. Puan Rosnah membuka nota itu. Tertulis di situ. Anak-anakku, harap kamu semua tahu ayah sayang kamu semua, walaupun ayah tak pandai tunjuk. Melihat nota itu, anak-anaknya mula menangis. Ayah, bila ayah tulis nih, tanya Hafizah. Beberapa hari lepas saja conteng-conteng masa tengah berpikir, jawab Pak Cik Ismail. Sebenarnya, dia menulisnya sebelum memulakan eksperimennya. Ayah, kami pun sayang ayah, kata Jazlan sambil menangis. Kami minta maaf. Kami memang anak tak guna, Taufik teresak-esak. Ayah, tolong maafkan kami. Kami tak akan cakap macam tu lagi, Hafizah merayu sambil memegang tangan ayahnya. Puan Rosnah menyerahkan nota itu kepada mereka. Kamu tahu tak betapa susahnya ayah kamu seumur hidup? Dia tak pernah fikirkan diri sendiri sebab nak besarkan kamu semua. Makcik. Lagi satu, Puan Rosnah teragak-agak seketika, kemudian memandang Pak Cik Ismail. Ismail, aku boleh beritahu mereka sekarang, kan? Pak Cik Ismail mengangguk. Kamu semua tahu kan ayah kamu selalu tolong kamu? Anak-anaknya mengangguk. Kamu tahu dari mana datangnya duit tuh? Bukan ke ayah jual tanah? Tanya Taufik. Tanah? Tanah apa? Puan Rosnah menggeleng. Ayah kamu keluarkan semua simpanan KWSP dia, guna semua duit hasil kerja rencam dia untuk kamu semua. Anak-anaknya terkejut. Jadi, ayah, ya, dia betul-betul tak ada apa-apa. Tapi untuk kamu semua, dia sanggup buat apa saja. Kata-kata Puan Rosnah membuatkan mereka merasa lebih bersalah. Ayah, kami betul-betul minta maaf. Kami tak tahu. Sekarang dah tahu, jadi lepas nih jagalah dia baik-baik, kata Pak Cik Ismail kepada anak-anaknya. Suaranya masih tenang, tetapi kedengaran lebih mesra. Ayah, lepas nih kami akan jaga ayah, kata Taufik. Betul, ayah. Jangan tinggal seorang diri lagi, tinggallah dengan kami, kata Hafizah pula. Ayah, saya pun akan selalu datang jenguk, janji Jazlan. Mendengar kata-kata anak-anaknya, Pak Cik Ismail berpikir, adakah ini masa yang sesuai untuk menceritakan tentang uang 200 juta itu? Atau patut tunggu lagi, tetapi sekurang-kurangnya, dia dapat melihat anak-anaknya benar-benar insaf. Itu sudah cukup untuk membuatkan eksperimen ini bermakna. Terima kasih, anak-anak ayah. Pak Cik Ismail tersenyum mesra buat pertama kalinya. Anak-anaknya juga tersenyum sambil mengesat air mata. Puan Rosnah melihat mereka dengan gembira. Akhirnya, keluarga ini berdamai. Namun, di dalam hati Pak Cik Ismail, masih ada satu ujian terakhir. 2 hari kemudian, pada hari Pak Cik Ismail dibenarkan keluar dari hospital, semua anaknya datang untuk menjemputnya. Taufik mengambil separuh hari cuti. Hafizah meninggalkan anaknya dengan pengasuh, dan Jazlan menangguhkan kerjanya. Ayah, tinggallah di rumah kami, Taufik mempelawa. Tak, datang rumah saya, kata Hafizah pula. Ayah, rumah saya sempit, tapi ayah boleh berehat dengan selesa. Jazlan juga mau ayahnya tinggal bersamanya. Pak Cik Ismail gembira melihat perubahan sikap anak-anaknya. Tetapi masih ada sesuatu yang ingin dipastikannya. Tak apa, ayah nak berehat kat rumah sendiri. Ayah, tak boleh tinggal seorang. Ayah kata, tak apa. Kerana kedegilan ayahnya, anak-anaknya terpaksa menghantarnya pulang ke rumah. Ayah, kalau perlukan apa-apa, telepon saja. Saya akan hantar makanan setiap hari. Pak Cik Ismail hanya mengangguk. Baiklah. Kamu semua baliklah. Selepas anak-anaknya pulang, Pak Cik Ismail duduk bersendirian dan berpikir. Adakah perubahan mereka ikhlas, atau hanya sementara? Malam itu, Pak Cik Ismail mula mengemas sebuah beg kecil. Hanya beberapa helai pakaian dan barang keperluan. Dia meninggalkan sekeping nota ringkas di atas meja. Ayah keluar sekejap. Jangan risau. Keesokan paginya, awal-awal lagi Pak Cik Ismail keluar dari rumah secara senyap-senyap tanpa memberitahu sesiapa. Menjelang petang, Taufik datang untuk menjenguk ayahnya. Ayah, ada di rumah? Tiada jawaban. Dia mengetuk pintu, tetapi tiada sahutan.
Taufik mulai risau. Ayah, dia memanggil lebih kuat, tetapi rumah itu tetap sunyi. Risau sesuatu yang buruk berlaku, dia membuka pintu dengan kunci pendua. Rumah itu kosong. Ayahnya tiada di mana-mana. Ayah. Taufik mencari di sekeliling rumah dan terjumpa nota di atas meja. Ayah keluar sekejap. Jangan risau. Taufik segera menghubungi Hafizah dan Jaslan. Ayah tak ada di rumah. Dia tinggalkan nota dan pergi kemana entah. Apa? Hafizah terkejut. Saya datang sekarang. Sejam kemudian, ketiga-tiga beradik itu berkumpul di rumah ayah mereka. Kemana ayah mereka pergi? Mereka semua risau. Mungkin ayah mereka rebah di mana-mana. Atau mungkin dia pergi jauh karena terluka dengan perbuatan mereka. Mungkin Makcik Rosnah tahu, kata Jaslan. Mereka bertiga pergi ke pejabat hartanah, tetapi Puan Rosnah juga tidak tahu kemana Pak Cik Ismail pergi. Semalam elok saja, kemana pula dia pergi? Puan Rosnah juga turut bimbang. Beberapa hari berlalu, tetapi Pak Cik Ismail tidak pulang. Anak-anaknya sudah membuat laporan polis dan mencari di semua tempat yang mungkin, tetapi jejak ayah mereka tidak ditemui. Kenapa ayah tiba-tiba hilang? Taufik bimbang. Mungkin sebab kita? Hafizah merasa cemas. Pada hari ketiga, ketika ketiga-tiga beradik itu bertemu di rumah ayah mereka, sesuatu yang aneh berlaku. Abang, agaknya ayah ada tinggalkan wasiat tak? Hafizah bertanya dengan berhati-hati. Apa kamu kakap nih? Taufik terkejut. Tak, maksud saya, sebelum dia hilang, macam ada sesuatu yang dia siapkan. Mungkin ayah ada simpan duit yang kita tak tahu? Kata-kata Hafizah membuatkan Taufik berpikir. Tak mungkinlah. Mana ayah ada duit, tetapi jauh di sudut hatinya, ada sedikit harapan. Apa kata kita cari? Kata Jaslan pula. Mereka bertiga mula menyelongkar rumah ayah mereka, mencari jika ada buku akaun bank atau dokumen yang tersembunyi. Ada apa-apa tak? Tengok ke dalam laci itu. Atas almari pun periksa. Tingkah laku mereka yang menyelongkar rumah itu sangat berbeza dengan sikap insaf mereka beberapa hari lalu. Sebaik sahaja ayah mereka hilang, minat terhadap uang kembali muncul. Tak ada apa-apalah. Nampaknya ayah memang tak ada harta, kata mereka dengan kecewa. Tetapi pada masa yang sama, mereka masih risau tentang keberadaan ayah mereka. Ayah, dimanapun ayah berada, hubungilah kami, bisik Taufik. Tetapi mereka tidak tahu. Pak Cik Ismail sedang memerhatikan semua ini. Dia sedang mengesahkan tingkah laku anak-anaknya yang kembali mencari uang sebaik sahaja dia hilang. Ujian terakhir Pak Cik Ismail masih berjalan. Pada hari keempat, subuh itu hujan mula turun. Jaslan tidak dapat tidur dan hanya memandang keluar tingkap. Dia merasa tidak selesa melihat abang dan kakaknya menyelongkar rumah selepas ayah mereka hilang. Ayah kat mana agaknya? Jaslan memakai baju dan keluar. Dia mahu mencari sekali lagi di tempat-tempat yang mungkin ayahnya berada. Taman rekreasi, pusat warga emas, perhentian bas, semuanya sudah diperiksa, tetapi ayahnya tiada. Sambil mengibas rambutnya yang basah, Jaslan teringat satu tempat terakhir. Dia menuju ke sebuah taman kecil di belakang kawasan perumahan mereka. Di situ ada sebuah wakaf lama dan beberapa bangku. Ayahnya kadang-kadang suka bersiar-siar di situ seorang diri. Hujan semakin lebat. Jaslan berjalan ke arah wakaf itu. Wakaf itu kosong, tetapi dia nampak seseorang sedang duduk di bangku di hujung taman. Tak mungkin. Apabila Jaslan mendekat, ternyata itu memang ayahnya. Pak Cik Ismail sedang duduk di bangku, basah kuyup ditimpa hujan. Di sebelahnya ada sebuah beg kecil. Ayah, jerit Jaslan sambil berlari. Pak Cik Ismail menoleh, tetapi tidak kelihatan terkejut, seolah-olah dia tahu Jaslan akan datang. Jaslan, ayah buat apa kat sini? Nanti demam kena hujan. Jaslan segera membuka payung dan memayungi ayahnya. Saha duduk, ayah pergi mana beberapa hari ini? Kami risau sangat, tahu tak? Pak Cik Ismail memandang anaknya. Mata Jaslan menunjukkan kebimbangan yang tulus. Ayah tinggal kat hotel. Kenapa tak hubungi kami? Jaslan duduk di sebelah ayahnya. Payung yang kecil tidak cukup untuk melindungi mereka berdua, tetapi itu tidak penting. Jaslan, cakap jujur dengan ayah, kata Pak Cik Ismail tiba-tiba. Ya? Abang dengan kakak kamu cari apa kat rumah ayah? Jaslan terkejut. Bagaimana ayahnya tahu? Ayah, nampak, dari luar tingkap. Suara Pak Cik Ismail tenang, tetapi terselit nada kecewa. Sebaik saja ayah hilang, mereka terus selongkar rumah cari duit. Jaslan terdiam. Kamu pun ada sekali, kan? Ayah, bukan macam tu. Apa yang bukan? Saya tak suka abang dengan kakak buat macam tu, kata Jaslan jujur.
Tapi kamu tak halang. Maafkan saya. Jaslan menunduk. Jaslan. Ayah sangka kamu lain. Suara Pak Cik Ismail kedengaran kecewa. Ayah, saya betul-betul minta maaf. Saya salah, kata Jaslan sambil menangis. Bagi saya, duit langsung tak penting. Saya cuma nak ayah sehat dan bahagia. Itu saja. Betul? Ya, betul. Jaslan menggenggam tangan ayahnya. Ayah, jom balik rumah saya. Biar saya jaga ayah. Pak Cik Ismail memandang anaknya. Mata Jaslan menunjukkan keikhlasan. Jaslan, kalau ayah betul-betul tak ada apa-apa, macam mana? Tak apa, saya akan jaga ayah. Nanti susah. Tak apa? Dulu ayah besarkan saya pun susah juga. Sekarang giliran saya pula jaga ayah. Hati Pak Cik Ismail sedikit lega. Jaslan. Ya? Terima kasih, ayah. Mereka berdua duduk senyap di bangku di tengah hujan. Tidak banyak yang dibualkan, tetapi hati mereka saling memahami. Ayah, nak saya hubungi abang dengan kakak? Tanya Jaslan. Nanti dulu. Baik ayah. Pak Cik Ismail berpikir, sekurang-kurangnya Jaslan benar-benar ikhlas mengambil berat tentangnya. Tetapi Taufik dan Hafizah masih menjadi tanda tanya. Jaslan, kalau tiba-tiba ayah dapat duit banyak, apa akan jadi? Hah? Maksud ayah, abang dengan kakak. Jaslan berpikir sejenak. Mungkin sikap mereka akan berubah. Han? Pak Cik Ismail tersenyum sinis. Tapi, ayah, benda tu takkan terjadilah, kata Jaslan. Dia masih percaya ayahnya tidak punya apa-apa. Pak Cik Ismail memandang anaknya. Adakah ini masanya untuk memberitahu kebenaran? Atau patut tunggu lagi? Jaslan, jom balik. Baik ayah. Sambil berjalan di dalam hujan, Pak Cik Ismail membuat keputusan terakhir. Sudah tiba masanya untuk mendedahkan segalanya. Tetapi caranya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dijangka oleh anak-anaknya. Seminggu kemudian, di ruang tamu rumah Taufik, seluruh keluarga sedang menonton berita malam. Selepas ayahnya ditemui, ketiga-tiga beradik itu bergilir-gilir menjaga Pak Cik Ismail, dan hari ini giliran Taufik. Berita utama malam ini. Suara pembaca berita kedengaran. Pak Cik Ismail mengambil alat kawalan jauh. Tukar siaran lainlah. Tak apalah, ayah, tengoklah berita. Kena tahu apa jadi kat dunia nih, kata Taufik. Menantunya, Maimunah, juga datang ke ruang tamu selepas mencuci pinggan. Hari ini, satu majelis penyerahan sumbangan pampasan berkaitan proyek pembangunan perbandaran telah diadakan di Dewan Bandaraya. Skrin TV menunjukkan dewan yang penuh dengan orang ramai. Seorang penerima pampasan besar telah menjadi bualan hangat selepas mendermakan keseluruhan pampasannya kepada Badan Kebajikan Tempatan. Taufik menonton dengan penuh minat. Wah, dermakan semua pampasan? Berapa banyak dia dapat agaknya? Jumlah pampasan tersebut dianggarkan mencecah 200 juta. Jumlah tertinggi dalam proyek pembangunan ini. Semua ahli keluarga terkejut. 200 juta, gila betul. Maimunah kagum. Penderma tersebut, seorang lelaki berusia 70-an, merupakan pemilik 7 bidang tanah pusaka turun-temurun. Wajah Pak Cik Ismail kelihatan sedikit tegang. Wartawan kami bersama penderma tersebut. Kamera menyorot ke arah seorang lelaki tua. Dia memakai sut lama dan menunduk hormat. Atuk tuh. Bisik cucunya, Mikael. Kenapa? Tanya Taufik. Ketika itu, lelaki tua di TV mengangkat kepala dan mula diwawancara. Nama saya Ismail bin Ja'afar. Ayah, Taufik melompat dari sofa. Maimunah juga terkejut sehingga menutup mulutnya. Ismail bin Ja'afar? Di skrin, Pak Cik Ismail berkata dengan tenang, tanah ini adalah warisan berharga dari nenek moyang saya. Tetapi uang ini terlalu besar untuk saya seorang. Taufik memandang ayahnya. Pak Cik Ismail masih menonton TV dengan senyap. Jadi saya putuskan untuk menggunakannya bagi mereka yang memerlukan. Wartawan bertanya, apa kata keluarga Tuan? Saya belum beritahu mereka. Mereka akan tahu buat pertama kali melalui berita ini. Pak Cik Ismail tersenyum di skrin. Ayah, jerit Taufik. Tetapi Pak Cik Ismail terus menonton. Satu pesanan untuk anak-anak Tuan. Saya harap mereka sadar bahwa hati budi lebih penting daripada uang ringgit. Saya mahu anak-anak saya menyayangi saya dengan ikhlas, bukan kerana uang. Kata-kata Pak Cik Ismail membuatkan wajah Taufik merah padam. Ketika itu, pintu depan terbuka dan Hafizah masuk. Abang dah tengok berita? Betul ketu ayah? Ya, jawab Taufik lemah. Tidak lama kemudian, Jaslan pun tiba. Dia juga datang tergesa-gesa selepas menonton berita. Ayah,
Ketiga-tiga anaknya memandang ayah mereka. Pak Cik Ismail masih duduk dengan tenang. Sumbangan ini akan disalurkan kepada rumah anak yatim, rumah orang tua, dan golongan asnaf tempatan. Semangat murni Ensik Ismail bin Ja'far telah menyentuh hati ramai pihak. Berita itu berterusan. Selepas berita tamat, ruang tamu menjadi sunyi sepi, tiada siapa yang bersuara. "Ayah," kata Taufik dengan suara bergetar. "Kenapa ayah tak beritahu kami?" Pak Cik Ismail perlahan-lahan menoleh ke arah anak-anaknya. "Kalau ayah beritahu, kamu rasa apa akan jadi?" "Itu." Taufik tidak dapat menjawab. "Cakap jujur. Kalau ayah kata ayah ada 200 juta, bagaimana sikap kamu semua?" Anak-anaknya terdiam. "Ayah, kami salah," kata Hafizah sambil menangis. "Sekarang kamu faham? Kamu faham bagaimana kamu pandang ayah selama ini?" Suara Pak Cik Ismail masih tenang. "Masa ayah jadi pengemis? Kamu kata ayah beban. Bila kamu pikir ayah ada duit, kamu selongkar rumah cari wasiat." Semua anaknya menunduk. "Ayah, kami betul-betul minta maaf." Jaslan melutut. "Kami salah fikir. Bangunlah." Pak Cik Ismail membantu Jaslan bangun. "Ayah, bagilah kami peluang lagi," rayu Taufik. "Kami akan berubah." "Betul ayah," kata Hafizah pula. Pak Cik Ismail memandang anak-anaknya. Di mata mereka terpancar penyesalan yang tulus. "Bolehkah kamu semua betul-betul berubah?" "Boleh, ayah. Kami janji," jawab mereka serentak. Pak Cik Ismail tersenyum kecil. "Baiklah, ayah percaya." "Ayah." Anak-anaknya memeluk ayah mereka. Semua orang menangis. "Ayah, kami sayang ayah." "Saya juga, ayah." "Ayah, kami sanjung ayah." Hati Pak Cik Ismail terasa hangat. Walaupun jalan yang diambil berliku, akhirnya anak-anaknya mendapat pengajaran. "Mulai hari ini, kita saling menyayangi dengan hati, bukan dengan harta," kata Pak Cik Ismail. "Baik ayah." Malam itu, buat pertama kalinya, keluarga itu berbual dengan hati yang ikhlas. Mereka menjadi sebuah keluarga sebenar yang diikat oleh kasih sayang, bukan uang. Eksperimen Pak Cik Ismail berjaya. Walaupun 200 juta telah didermakan, dia memperoleh sesuatu yang lebih berharga, cinta sejati anak-anaknya. Manusia ini memang pelik. Di hadapan uang, mereka berubah. Tetapi di hadapan kasih sayang, mereka juga berubah, bisik Pak Cik Ismail sendirian. Wajahnya dihiasi senyuman puas. Kisah hangat ini mengajar kita bahwa perkara yang lebih berharga daripada uang yang banyak adalah keikhlasan sebuah keluarga. Bagaimana pendapat Anda? Di sekeliling kita, mungkin ada insan seperti Pak Cik Ismail. Orang tua yang berkorban untuk keluarga secara senyap tanpa pandai meluahkan perasaan. Cinta sejati tiada syarat, hati yang tidak berubah, sama ada semasa senang atau susah. Itulah keluarga, itulah cinta. Jika Anda suka cerita ini, sila tekan butang langgan dan suka. Sokongan Anda menjadi kekuatan untuk kami menghasilkan lebih banyak cerita yang baik. Jumpa lagi dalam kisah yang menghangatkan hati. Jaga diri dan semoga sentiasa bahagia.